Teknologi pemetaan hutan 3D bakal memperkukuh strategi perdagangan karbon di Sarawak. Bomawin teruskan dengan perincian lanjut. Silakan. Baik, terima kasih Sahi. Sarawak menggunakan teknologi pemetaan hutan 3 dimensi 3D sebagai pendekatan baru memperkukuh strategi perdagangan karbon. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, teknologi itu bagi menilai kapasiti sebenar penyerapan karbon pelbagai spesies pokok dalam hutan secara lebih saintifik dan tepat. Berucap merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2025 di Kuching, Premier menjelaskan ia juga merupakan komponen penting dalam menentukan nilai pasaran karbon negeri ini. Sekaligus membuka peluang baharu kepada Sarawak menjana hasil ekonomi daripada hutan melalui perdagangan karbon global dan pelaksanaan mekanisme seperti cukai karbon dan levy. Ujarnya lagi, setiap spesies pokok mempunyai keupayaan berbeza dalam penyerapan karbon. Keupayaan teknologi itu mengumpul data saintifik akan memudahkan Sarawak meletakkan nilai yang tepat bagi setiap kawasan hutan. Pemetaan 3D juga dijangka membantu dalam perancangan pemeliharaan hutan secara lebih cekap dan berkesan. Ia sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan negeri ke arah pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS tahun ini menerima peruntukan RM209.67 juta bagi program bantuan bulanan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan sehingga Jun tahun ini lebih 45,000 penerima telah mendapat manfaat melibatkan perbelanjaan RM130.24 juta. Selain itu, sebanyak 48 kes telah menerima bantuan sekali bayar atau one-off melalui tabung bantuan segera dengan jumlah keseluruhan RM13,455. Ia bagi membantu individu yang berdepan situasi kecemasan. Beliau berkata demikian semasa taklimat perkhidmatan agensi-agensi utama di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Lundu. Dalam taklimat itu, beliau turut menyeru ketua-ketua masyarakat agar lebih proaktif memperluaskan pendaftaran orang kurang upaya OKU. Setakat Jun ini, 56,401 individu OKU telah berdaftar di Sarawak. Bagaimanapun, menurut beliau, jumlah itu masih belum mencerminkan angka sebenar OKU berikutan beberapa halangan seperti stigma, rasa malu dan kurangnya kesedaran dalam ahli keluarga. Saudara, tempat transit gelandangan TTG Kuching kini beroperasi. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia merupakan usaha kerajaan dalam memastikan golongan itu mendapat perlindungan sementara dan akses kepada kehidupan yang lebih baik. So akhirnya we want Kuching City or the whole of Sarawak. Tak adalah orang yang tidur di kaki lima, because we have this support group, support system daripada kerajaan kita yang prihatin ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan TTG Kuching semalam. Ujarnya dalam belanjawan 2025, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM1.8 juta bagi operasi TTG di Sibu, Kuching, Miri dan Bintulu. Fasiliti itu menyediakan pemeriksaan kesihatan, latihan kemahiran dan khidmat kaunseling agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih bermaruah. Terdahulu beliau menyaksikan satu memorandum persefahaman MOU antara KPWK dan Hidayah Center Foundation HCF yang menyatakan komitmen mereka untuk membantu kerajaan memberikan perkhidmatan terbaik kepada golongan rentan. Kita make sure kita beri khidmat yang terbaik lah untuk seperti yang dihasratkan oleh Datuk Seri, bahawa si Datuk biarnya kita anggapnya sebagai family kita pun, dan kita akan jaganya semampu yang terbagus untuk memastikannya selesa. Baik, sementara itu Datuk Seri Fatimah malam tadi mengetuai operasi mencari gelandangan yang dijalankan di beberapa lokasi di Bandaraya Kuching. 15 individu terdiri daripada 13 lelaki, seorang wanita dan seorang remaja perempuan bawah umur telah dibawa tempat transit gelandangan TTG Kuching.
Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata operasi tersebut bagi menjejaki gelandangan yang memerlukan tempat berteduh yang lebih selesa dan selamat. Individu terbabit juga akan menjalani saringan kesihatan selain diberikan sesi kaunseling bagi memulihkan keyakinan diri mereka. Beliau juga berkata pihaknya turut akan membantu dari segi penyediaan peluang pekerjaan agar golongan tersebut dapat keluar daripada kehidupan jalanan. Bagi gelandangan bukan warga negara, mereka akan diserahkan kepada Jabatan Immigration untuk siasatan dan tindakan lanjut. Operasi malam tadi melibatkan 12 agensi, antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Immigration serta Agensi Antidadah Kebangsaan AADK. Tepat pukul 9 malam nanti, 6 peserta debaran bintang kecil Zon Sarawak bakal berentab bagi merebut 2 tempat terbaik untuk mewakili Zon Sarawak ke kemuncak bintang kecil pada bulan September nanti. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut debaran BK, kita bersama dengan Madalina Jawai Steven. Teruskan Madalina. Baik, terima kasih rakan dan penyampai di studio RTM Kuching. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Dan hari ini merupakan debaran yang dinanti-nantikan iaitu debaran bintang kecil 2025 bagi Zon Sarawak. Dan saya tidak keseorangan, bersama dengan saya ketika ini iaitu Ketua Penolong Pengarah Seksyen TV Encik Razali Baba. Selamat petang tuan. Ya, selamat petang. Baik tuan, boleh kongsikan sedikit perkembangan ataupun persiapan untuk bintang kecil Zon Sarawak kali ini? Baiklah, persiapan saat akhir, pecutan akhir bintang kecil debaran Zon Sarawak pada petang ini memang kita telah laksanakan dan persediaan itu telah pun lama. Sejak seminggu yang lalu secara dibuat melalui perancangan yang rapi, dan pada kali ini pihak penerbitan secara berani kita memperkenalkan konsep metaverse kepada kanak-kanak peserta, iaitu salah satu konsep berani daripada penerbit untuk menyelaras atau menyesuaikan dengan suasana kanak-kanak, keadaan kanak-kanak sekarang, kategori zaman alfa. Jadi mereka akan membawakan lagu-lagu secara solo untuk kategori solo, kemudian mereka akan membawa konsep duo ataupun mashup dan seterusnya untuk kategori trio. Kita dengan ini mengharapkanlah sokongan bukan sahaja daripada ahli keluarga tetapi orang ramai untuk hadir, seterusnya memberi sokongan kepada para peserta bagi meningkatkan lagi keyakinan mereka dalam memilih siapakah 2 calon mewakili Zon Sarawak untuk bertanding ke peringkat akhir yang dijangkakan diadakan pada 20 hari bulan September nanti. Baik, itu saja saya kira perkongsian mengenai debaran bintang kecil 2025 bagi Zon Sarawak. Jadi kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan. Terima kasih Madalina atas laporan anda. Baik, kita ke berita seterusnya. Program Belia Go Biz at Limbang 2025 platform membantu golongan belia dan usahawan dalam meningkatkan kemahiran pemasaran digital dan penciptaan kandungan media sosial. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripi Lamat berkata, program itu berlangsung hari ini dengan pelbagai pengisian khususnya dalam bidang ekonomi kreatif dan inovatif. So kita target sasaran kita 150 atau lebih belia-belia yang akan mengikuti program ini. Dan ini merupakan program 3-in-1. Satu, berkenaan dengan perkongsian cara-cara untuk menjadi usahawan. Kedua, aktiviti riadah sokan. Dan ketiga ialah perkongsian kita mengenai peluang-peluang di dalam sektor TVET, bidang-bidang kemahiran dengan belia-belia kita di Limbang ini. Beliau ditemui media selepas meninjau persiapan program itu di Dewan Suara Limbang semalam. Turut diadakan gerai jualan, pertandingan karaoke, street soccer, pertandingan tarik tali, basking, pameran dan cabutan bertuah.
Satu premis perniagaan di Kota Samarahan diserbu dalam satu operasi khas selepas dipercayai menjual jam tangan tiruan bernilai RM9,774. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin dalam kenyataan media berkata, operasi itu susulan aduan yang diterima daripada pemilik cap dagang. Operasi itu yang dijalankan pada Rabu lepas melibatkan 7 pegawai penguatkuasa KPDN bersama-sama pemilik cap dagangan terbabit. Tindakan diambil di bawah Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019 iaitu mempunyai milikan, jagaan atau kawalannya bagi maksud perdagangan atau penghilangan. KPDN Sarawak akan terus bekerjasama dengan pemilik cap dagang dan agensi-agensi lain dalam usaha melindungi hak pengguna dan juga hak harta intelek milik industri. Justru itu, pengedar dan peniaga dinasihatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan yang sedia ada. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sarawak, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma.